Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Desmond Samuel, seorang pakar perubatan am dari Hospital Miri. Sekarang sedang berkhidmat di Jabatan Perubatan Am di Hospital Miri. So, terima kasih kerana menjemput saya untuk memberikan ceramah pada hari ini. So, ceramah saya akan bertajuk limfoma. So, slide saya kebanyakannya adalah dalam bahasa Inggeris. Mungkin akan cuba untuk guna English and mix bahasa Malaysia lah dalam saya punya presentation pada hari ini. Okay. So, terlebih dahulu kita mau perlu tahu apa itu limfoma. So, secara general, limfoma adalah sejenis kanser darah, lebih dikenali sebagai kanser darah. Kalau kita tanya pesakit, tak tahu apa itu limfoma, dan kebanyakan mereka akan tahu bahawa itu ialah kanser darah. So, kanser darah yang kita biasa dengar ada dua jenis lah. Yang lebih popular sebenarnya adalah leukemia. Sebab sering kita dengar dalam drama selalu menggunakan contoh leukemia, tapi limfoma sebenarnya adalah kalau ikut statistik adalah lebih banyak dia punya incidence berbanding dengan leukemia. Okay. So dalam darah, kalau kita tahu ialah ada 4 komponen. Ada sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma. So dan dalam sel darah putih itu ada berapa jenis. Ada sel darah putih dia dibahagikan kepada macam neutrophil, lymphocyte, monocyte, basophil, eosinophil. Okey, ada sel-sel di bawah sel darah putih. So limfoma adalah dia arise daripada sel yang dipanggil lymphocyte. So salah satu komponen sel darah putih. So, limfosit ini kemudiannya dia ada berapa jenis lagi. Dia dibagi kepada B lymphocyte dan T lymphocyte. So, apakah fungsi limfosit ini ialah sebahagian daripada immune system, sistem immunity badan kita. Maksudnya dia ialah macam kita punya askar-askar dalam tubuh. Dia sekiranya ada jangkitan dari luar, sistem imun ini akan bertugas untuk meneutralkan ataupun menghapuskan ancaman-ancaman inilah yang dari luar, virus, bakteria, parasite. So sistem imun juga dia penting untuk menghasilkan antibody badan untuk mencegah atau untuk melawan jangkitan yang akan berlaku pada akan datang. So, ini ialah gambar yang menunjukkan sistem limpa kita, lymphatic system. Okay. Dia terdiri pada lymph node. Lymph node ialah kita panggil kelenjar limpa, dan salur-salur limfa, lymphatic vessels. Mungkin tak ramai yang tahu tentang kewujudan sistem limpa. Okay. Sebab kita biasa kita tahu dalam badan kita ada salur darah, ada saraf, itu biasa kita nampak dia punya gambar. Tapi juga terdapat sistem limfatik di seluruh badan. Okay. So kebanyakannya bertumpu di bahagian leher, okay, di bahagian axilla ialah ketiak kita, okay, dan di bahagian groin sini, di bahagian inguinal, di kelengkang kita. So apa fungsi limpa seperti yang saya beritahu tadi ialah untuk melawan jangkitan. Okay. So biasa yang kita sendiri alami, contohnya kalau kita mengalami sakit tekak, sakit kerongkong,
demam, mungkin kita akan rasa ada kembang-kembang di bahagian tepi leher. So itu ialah di mana kita punya lymph node, kelenjar limpa ada reaksi terhadap jangkitan tersebut. Dia melawan. So kita boleh anggap macam kelenjar limpa itu ialah untuk menghalang penyakit jangkitan untuk pergi ke lebih jauh. Contohnya katakan seseorang tu ada jangkitan di kaki, dia luka di sini, lepas tu radang ada jangkitan, so daripada kita akan dapati kawasan bahagian ini akan bengkak dekat inguinal. So dia fungsi macam, kita boleh anggap dia macam satu macam fortress lah, kita punya kubu, supaya dia tidak pergi ke seluruh badan. Dia akan blok jangkitan di kawasan itu saja. So secara general itu ialah kita punya sistem limfa. So limfoma, kita pergi kepada apa faktor-faktor ataupun risiko seseorang itu boleh mendapat limfoma. Kita tahu bahawa umur seseorang, sekiranya umur itu semakin meningkat, risiko dia untuk mendapat limfoma adalah lebih tinggi. Dalam orang yang berumur hingga dalam 20 hingga 24 tahun, dia punya insiden untuk limfoma, seorang itu mendapat limfoma ialah 2.4 kes dalam 100,000 orang. Dan dibandingkan dengan mereka dalam golongan 60 hingga 64 tahun, kes ialah hampir 2 kali ganda. Nanti saya akan tunjukkan graf. Setengah virus dan bakteria, sekiranya seorang itu terjangkit dengan bakteria tersebut, contohnya HIV, EBV, Epstein-Barr virus, Helicobacter pylori, hepatitis B, hepatitis C, juga human HTLV1. So jangkitan-jangkitan ini adalah dikaitkan dengan kes limfoma. Juga kepada mereka-mereka yang mempunyai immune system, sistem immunity yang rendah, mereka juga mempunyai risiko untuk mendapat limfoma yang lebih tinggi. Contohnya bagi pesakit transplant, sekiranya seorang itu yang ada kegagalan buah pinggang, dia menerima pemindahan buah pinggang, so mereka pesakit yang ada transplant ini, tak semestinya buah pinggang, juga transplant hati, mereka ada mengambil ubat-ubat untuk mengekang mengekang imun sistem badan supaya tidak melawan organ yang didermakan kepada mereka. So untuk pesakit-pesakit ini, mereka punya immunity rendah. So mereka yang mempunyai immunity rendah adalah lebih berisiko untuk mendapat limfoma. So HIV dan sekiranya dia progres kepada AIDS, juga adalah satu risiko untuk mendapat limfoma. Sekiranya seseorang itu lahir dengan penyakit, kita cakap dia lahir dengan keadaan di mana dia punya immune system itu rendah, mereka juga mudah mendapat limfoma. Autoimmune disease, maksudnya penyakit yang biasa kita dengar, contohnya SLE, ataupun SLE, rheumatoid arthritis, penyakit seperti myasthenia gravis. So inilah penyakit-penyakit di mana antibody badan, yang antibody itu sepatutnya digunakan untuk melawan kita punya bakteria, melawan virus, tapi antibody itu dia jadi keliru. Itu yang dimasukkan dengan autoimmune. Dia menyerang
tubuh kita sendiri. Dia menyerang organ, menyerang bawah pinggang, menyerang hati, menyerang joint, menyerang mata. So untuk pesakit yang ada masalah autoimun, mereka juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk mendapat limfoma berbanding dengan orang-orang lain. Sekiranya seseorang itu ada exposure, terdedah dengan bahan-bahan toksik yang boleh yang bersifat karsinogen, yang boleh menyebabkan kanser, contohnya pesticide ataupun benzin, mereka juga ada risiko untuk mendapat limfoma. Dan juga sekiranya ada sejarah dalam keluarga, kalau ada dalam ahli keluarga kita mempunyai kanser, mereka juga ada risiko yang lebih tinggi. Okay. So kita lihat pada statistik ini, maklumat yang saya ambil daripada Malaysia Cancer Registry. Ini ialah yang latest sekali, 2012 hingga 2016. So top 10 cancer yang di Malaysia. So top 10 cancer di Malaysia, kita boleh tengok yang paling tinggi ialah kanser payudara, diikuti dengan kanser usus, kanser bawah pinggang, kanser paru-paru, dan limfoma. Secara keseluruhan, limfoma adalah menduduki tempat keempat dalam bilangan kanser yang terbanyak di Malaysia. Sekiranya kita bagikan kepada jantina, okay, dan kita dapati limfoma di kalangan lelaki adalah yang keempat terbanyak, manakala di kalangan wanita limfoma ialah yang kelima, sebab di kalangan wanita kanser cervix adalah lebih tinggi berbanding dengan limfoma. Okay. So nombor 5.3, 3.8 itu ialah menunjuk kepada kes dalam 100,000 population lah. Dan kita lihat dia punya umur. So seperti yang saya beritahu tadi, umur semakin tinggi umur seseorang, semakin tinggi risiko dia untuk mendapat limfoma. So dalam statistik juga menunjukkan kebanyakan kes adalah tak kira dia lelaki ataupun perempuan, kebanyakan kes ialah dia peak pada umur dalam lingkungan 65 hingga 69 tahun. Okay. So kita pun ada data dari Hospital Miri. Ini yang data yang kita dapati daripada tahun lepas, sepanjang tahun dari 2019. Okay. So Miri kes-kes limfoma di Hospital Miri juga termasuk kes yang dirujuk dari hospital kita punya feeder hospital, Hospital Limbang, Hospital Lawas, Hospital Marudi. So sepanjang tahun 2019 kita ada 24 kes limfoma yang didaftarkan di Hospital Miri, di mana 13 ialah lelaki, 11 perempuan. So pesakit kita yang paling muda 15 tahun dan yang paling tua 76 tahun. Okay. So dan limfoma kita boleh bagi kepada dua jenis, sama ada Hodgkin limfoma ataupun non-Hodgkin limfoma. So kebanyakan limfoma adalah non-Hodgkin limfoma. Okay. So simptom, apakah simptom seorang itu mengalami mempunyai limfoma? Kebiasaannya ialah kalau kita ingat gambar limpa tadi, so kelenjar limpa kembang, itu adalah simptom-simptom yang mula yang kita dapat suspek seseorang itu adalah limfoma. Okay. So let's balik kepada gambar rajah tadi. So kebiasaan yang kita dapat rasa, yang kita dapat pegang dari luar ialah di bahagian leher,
di bahagian inguinal, di bahagian selalu lupa bahagian axilla, ketiak kita. So itu bahagian-bahagian lymph node yang kita, bila dia kembang, kita dapat pegang dengan, kita dapat rasa dengan mudah. Okay. Tapi juga boleh ada lymph node yang di dalam badan. Okay. Di dalam, sekiranya ada lymph node itu di dalam rongga thoracic, di mediastinum, ataupun sekiranya dia di dalam rongga abdomen. So itu yang kita tak dapat pegang ataupun tidak dapat sentuh dari luar. So untuk pesakit yang limfoma, yang di mana dia punya lymph node bermula dari situ, dan diagnosis mungkin akan lebih susah untuk kita buat. Okay. Demam juga merupakan satu simptom. Okay. So kalau kita ingat tadi ialah melibatkan immune system. So bila dia melibatkan immune system kita akan salah satu simptom ialah dia akan demam. Okay. So demam agak-agak complicated sikit bila seseorang pesakit datang dengan demam dan bengkak. So kebanyakan masa kita akan anggap itu ialah jangkitan dahulu. Demam, bengkak, dan kita akan rawat sebagai jangkitan. Tapi sekiranya simptom itu berpanjangan, dia ada simptom-simptom lain seperti kurang selera makan, dia berat badan dia susut secara automatik lah, bukan susut dia diet ataupun susut sebab dia exercise. Ataupun seorang itu sentiasa rasa lesu, okay. Dia gatal-gatal kulit. So ini buat kita suspek limfoma itu lebih lagi lah. So limfoma itu juga seperti yang saya beritahu tadi, dia boleh berada di organ juga. Okay. Sekiranya dia di bahagian dada, mungkin tanda dia ialah susah nafas. Sekiranya dia berada di macam contohnya di perut, akan tanda dia mungkin ialah muntah darah, ataupun buang air besar, dia ada darah. Okay. Limfoma juga boleh berada di otak. So tanda yang boleh ada sakit kepala ataupun sawan. Okay. So beberapa cara untuk kita mengklasifikasikan limfoma itu. Jenis dia yang seperti yang saya beritahu, dia ada dua jenis yang biasa kita gunakan, sama ada Hodgkin lymphoma ataupun non-Hodgkin lymphoma. So kebanyakan lymphoma adalah non-Hodgkin lymphoma, iaitu sebanyak 80 hingga 85% adalah kes ialah non-Hodgkin lymphoma, dan Hodgkin lymphoma yang selebihnya, ya 15 hingga 20%. Kita juga boleh menggradekan limfoma itu sama ada dia low grade, intermediate grade ataupun high grade. Di mana yang low grade limfoma, maksudnya limfoma itu dia tidak begitu aktif, manakala yang high grade itu dia lebih aktif. So bila kita ada pesakit yang datang dengan simptom-simptom yang diberitahu tadi, dia contohnya dia ada kembang, dia ada demam, okay. Dan apa yang kita biasa buat, kita akan buat pemeriksaan, physical examination, dan tengok di mana kelenjar limpa dia yang bengkak, okay. Dan kedua ialah membuat ujian darah, okay. Yang biasa, yang basic ialah kita panggil full blood count, complete blood count. Kita tengok hemoglobin, tengok white blood cell, dan tengok jumlah platelet, okay.
salah satu clue ialah bila kita tengok sel darah putih dia tinggi, dan sel darah putih tinggi, dia punya LDH tinggi, sejenis enzim lactate dehydrogenase, dia ada lymph node dia bengkak, then kita boleh mula suspek seseorang itu salah satu sebab ialah limfoma. Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, ada bila ada demam, ada bengkak, dan dia mungkin boleh jadi jangkitan saja, tapi bila ada clue-clue lain, dan kita akan lebih suspek dia ke arah limfoma. So bila kita suspek, apa yang kita akan buat seterusnya ialah kita buat biopsi. Biopsi kelenjar limpa itu tadi. Biopsi maksudnya kita ambil sikit isi daripada kelenjar limpa tersebut. Ada dua jenis, satu sama ada menggunakan jarum, masukkan jarum. Sebab itu saya kata kalau yang mudah kita dapat pegang, contohnya di leher. So kita pegang, kita perasa, kita masuk jarum, ambil sikit spesimen dan hantar kepada untuk analisa. Ataupun kita boleh potong terus, buat satu ambil blade, potong, ambil sikit serpihan lymph node itu untuk analisis. So imaging X-ray ataupun CT scan, macam yang saya beritahu tadi, terdapat lymph node yang kita tak dapat pegang dari luar. So untuk itu kita perlu buat scan. Biasanya kita akan buat scan, satu tujuan ialah untuk confirm diagnosis, kedua ialah untuk staging. So kita akan scan biasanya daripada leher, neck, bahagian dada, thorax, bahagian abdomen dan bahagian pelvis. So seluruh atas ini untuk scan. Okay. Salah satu scan yang boleh dibuat ialah PET scan, positron emission tomography, tapi ini tidak didapati di hospital Miri. Di hospital biasanya kita akan perlu rujuk pesakit ke Putrajaya ataupun ke private center di Kuching. Okay. So ini ialah satu test di mana dia take sel limfosit itu menggunakan radioaktif, dan kita akan, bila dia scan, dan kita tahu di mana sejauh mana involvement itu lymph node lah. Okay. Bone marrow biopsy ialah kita ambil sumsum tulang, pesakit itu untuk melihat adakah sumsum tulang dia sudah ada terlipat atau tidak. Okay. So sumsum tulang biasa kita akan ambil dari tulang pelvis. Okay. So staging. Okay, staging kita ada 4 stage. Stage 1, 2, 3, 4. So in general, bila untuk semua kanser, stage 4 biasanya maksudnya dia adalah peringkat yang akhir, peringkat akhir. So kita bahagikan, untuk tujuan staging, kita bahagikan badan itu kepada 2. Okay. Sini. Okay. Diaphragm. So sekiranya dia cuma melibatkan satu region saja. Okay. Kalau kita ingat balik gambar lymph node tadi, okay, kalau dia cuma satu region saja, contohnya yang stage 1, dia cuma di leher, bahagian ketiak tak ada, bahagian perut tak ada, bahagian kelekang tak ada, then dia ialah stage 1. Ataupun sekiranya dia berada di organ, katakan di perut ataupun di thyroid, operation buang thyroid, dan kebetulan thyroid itu bila dia check ada limfoma, dan limfoma itu tidak terdapat di tempat-tempat lain, then itu boleh dikatakan sebagai stage 1. Okay. Stage
Stage 2 ialah di mana ada dua region lymph node itu yang mempunyai sel-sel kanser. Okey. Dua region yang berada pada sebelah yang sama diaphragm. Okey. Dia boleh sama berada, contohnya dia di leher dan di ketiak. Tapi di bawah diaphragm, maksudnya di perut, di bahagian inguinal tak ada. So same side of diaphragm, then dia stage 2. Ataupun dia cuma di bahagian bawah saja, di inguinal saja, di atas tak ada. Itu pun kita panggil stage 2. So stage 3 ialah bila kedua-dua belah diaphragm itu sudah terkena. Okay. Maksudnya di leher ada, di inguinal ada. Okay. So di dua-dua belah diaphragm ada sel kanser, dan ini ialah sekurang stage 3. So stage 4 ialah bila penyakit itu sudah melibatkan organ selain daripada sistem limfa. Dia di leher ada, di inguinal ada, dia juga melibatkan paru-paru, boleh dia melibatkan hati. Itu sudah mencapai stage 4. Okay. So ini juga data yang daripada Malaysia National Cancer Registry. Okay. So kebanyakan diagnosis adalah dibuat pada stage keempat. So bila penyakit pesakit itu datang, tak kira dia lelaki ataupun perempuan, kebanyakannya mereka berada pada stage yang keempat. Lelaki 42%, untuk yang perempuan 37%. So kita pergi kepada rawatan. Okay, bagaimana kita merawat kanser limfoma. So biasanya kanser limfoma, dia pakar yang merawat kanser limfoma adalah pakar hematologis, pakar hematologi. So di MIRI bila kita ada kes, kita akan rujuk kepada pakar hematologi dan dia akan memberitahu kita apa rancangan yang perlu dibuat seterusnya. Okay. Kebiasaannya apa yang kita perlu buat ialah kemoterapi. Okay. Pembedahan sangat jarang. Dia bukan satu kita cakap treatment untuk limfoma. Sebab kalau seorang itu ada limfoma, contohnya dekat leher, kita tak buang-buang seluruh lymph node dia. Dia cuma limited kepada macam yang contoh saya beritahu tadi, dia di organ, contohnya di thyroid ataupun di perut. Dan bila sudah di operation, sudah buang organ tersebut, dan dia tidak melibatkan kelenjar lain, so surgery cuma untuk contoh yang begini. Tapi kebanyakan treatment ialah untuk limfoma ialah kemoterapi dan radioterapi. So radioterapi ialah untuk stage yang lebih awal. Okay. Ataupun untuk sekiranya kelenjar limfa itu terlalu besar. Contohnya yang berada di dada, kira-kira terlalu besar, dia menyebabkan seseorang itu susah nafas. Kanser itu menyebabkan salur darah tersumbat. Dan radioterapi berguna untuk mengecutkan saiz lymph node tersebut sebelum kita membuat kemoterapi. So kemoterapi ialah yang kita punya main treatment untuk limfoma. Okay. Kemoterapi dia ada kebanyakan ialah melalui injection intravenous. Ada sebilangan kecil yang menggunakan oral. Okay. So kemoterapi ialah rawatan di mana ubat itu dia akan membunuh sel-sel kanser. So tapi ubat kemoterapi ini dia
bukan saja sel-sel kanser yang dia bunuh, sama sel-sel lain juga boleh terkesan juga. Contohnya rambut, kita sering nampak pesakit yang menjalani kemoterapi, rambut gugur hingga botak, dia loya, dia muntah, okey. Juga boleh menyebabkan sel darah putih itu rendah dan seseorang itu mudah terkena penyakit. So itu antara side effect kemoterapi. Imunoterapi maksudnya di mana ada sejenis kelas ubat yang mana bila kita beri kepada pesakit, dia akan merangsang imun sistem pesakit tersebut untuk menghapuskan sel-sel kanser. Okay. Dan sekiranya selepas kemo, selepas radioterapi, dia belum juga dapat mencapai, kita panggil remission, sel-sel kanser itu masih ada dalam tubuh. So boleh dipertimbangkan seseorang pesakit itu untuk menjalani pemindahan sumsum tulang ataupun pemindahan stem cell. Okay. So ini borang yang kita gunakan di Hospital Miri untuk pesakit yang akan menjalani kemoterapi. So kita akan bagi tahu mereka, okay, kamu ada diagnosis ini, kamu ada limfoma, kamu perlukan rawatan kemo, okay. Dan kita akan explain kesan-kesan kemo, okay. So antara kesan-kesan kemo yang disenaraikan di sini, lemah jantung, kegagalan fungsi bawah pinggang, jangkitan, dan yang seperti yang disenaraikan. So pesakit akan perlu faham dan akan perlu sign borang persetujuan ini sebelum menjalani kemoterapi. Okay. So pesakit yang kalau sesiapa yang pernah pergi ke ward 3, ward 4, biasa di bilik dekat depan tu ada bilik-bilik kecil. So biasanya kita akan tempatkan pesakit-pesakit yang menjalani kemoterapi di bilik sendiri. Kita tidak campur mereka dengan pesakit lain untuk mengurangkan risiko mereka mendapat jangkitan. Okay. Ini ialah salah satu contoh kemoterapi yang kita gunakan untuk limfoma, ABVD, menggunakan ubat doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dan dacarbazine. So salah satu contoh. So just untuk highlight bagaimana kemo itu boleh bagaimana kita beri kemo itu kepada seseorang pesakit. So untuk protokol ABVD ini, dia kemo dia akan perlu 6 cycle. So untuk setiap cycle itu kemo akan diberi pada hari pertama dan hari ke-15. So let's say bulan ini, bulan Ogos, kita bagi 1 hari bulan, 15 hari bulan. Then bulan September kita pun akan bagi bulan pada 1 hari bulan, 15 hari bulan. Okay. So of course sebelum setiap kemo kita akan pastikan pesakit itu sesuai ataupun sihat untuk menjalani kemo seterusnya. Sekiranya pesakit itu ada demam ataupun sel darah putih dia terlalu rendah, dan okay, kita akan delay kemo itu sehingga masalah selesai. Okay. So bagaimana kita monitor sama ada kemo itu efektif? So kita biasa menggunakan scan, CT scan. So sekiranya pada sebelum kemo, dia mengatakan saiz lymph node ialah 3 cm, 4 cm. So kita akan
order satu scan biasanya pada pertengahan dan akhir cycle kemo tersebut. So kita sekiranya pada pertengahan cycle kita scan dan kita dapati saiz ada berkurangan, dan so itu menunjukkan ada respon terhadap kemo. Dan sekiranya pada akhir kemo dan kita scan, kita tengok saiz tadi sudah mengecil balik kepada biasa, dan itu tanda rawatan itu berkesan. Okay. So ini juga kita akan bagi kepada pesakit dan nasihatkan kepada pesakit yang menjalani kemoterapi. Biasa mereka akan ada satu buku kemoterapi. So kita akan simpan maklumat ini dengan mereka. Cara pemakanan, contoh-contoh makanan yang mereka perlu elakkan ialah makanan macam ikan masin, sayur masin, yang jeruk, yang mentah, macam sushi ke, ataupun kalau masak telur, kita nasihatkan jangan makan yang telur separuh masak, kena masak betul-betul. Okay. So yeah. So yeah, kita tekak dengan prognosis. Ini saya nak klik satu link yang saya jumpa. So semasa saya cari material untuk buat presentation ini, saya dapati kita ada seorang selebriti yang juga mempunyai penyakit limfoma. Saya dapati dia punya interview ini ialah pada tahun 2017. Saya sangat takut nak tidur. Jadi saya ada masalah tidur setiap hari. Sebab saya takut saya tak jumpa anak saya esok pagi. So, itu je masalah saya sampai hari ini. Jadi Lena baru-baru ni baru upkan 2 kotak kelengkapan jenazah. Jadi benda tu jadi viral. Oh, Astagfirullahaladzim, tak pernah aku interview orang macam ni. tak ada apa-apa lah, benda tu tak. Itu kebetulan memang saya tahu daripada dulu setiap rumah memang kena ada kelengkapan di akhir hayat kita nanti. Jadi kelengkapan jenazah tu memang saya nak beli untuk family saya, untuk mak bapak saya semualah. Jadi senang. Bonda sakit kanser. Apa tu kanser? Biasa budak kanser ni macam ni. Lepas tu saya ada chemopot, dia pegang chemopot saya macam, ni apa bonda ni kanser. Jadi cinta kena jaga kesihatan cinta. Lepas tu jangan bagi bonda stres. Sebab bonda kena happy selalu. Itu je. Dia faham lah Sangat faham. Memang kalau orang kenal saya memang cakap apa yang terlintas kat kepala saya. So malam ni saya rasa inilah masanya untuk saya tidak menyembunyikan apa-apa daripada peminat saya, especially yang mereka, saya tahu mereka yang paling sedih sekali malam ni. Jadi saya nak memberitahu saya tak ada sembunyikan apa-apa. Kesedihan saya daripada diorang bermula pada hari ini. Sejak bila Eliana tahu Eliana mengelak kanser? Saya 7 tahun yang lepas. 7 tahun yang lepas, semasa saya baru saja bersalin, happy-happy, baru je happy-happy dapat anak, tiba saya diberitahu saya mengidap kanser stage 2 masa tu. Jadi sedih jugalah, tapi saya tak menangis langsung masa tu sebab saya tahu saya kena fight untuk anak saya sampailah hari ini. Jadi tahap sekarang rasanya dah tahap depan. Jadi macam mana Eliana tak boleh sedih balik. Jangan ya Allah. Jadi macam mana Eliana serius lah weh. Tanya kuat, kau kena kuat. Aku okey, macam mana Eliana tempuh apa, mungkin Eliana tak nak tolak kemo ke, macam mana Eliana lalui benda ni? Okay, saya dah try kemo berpuluh-puluh kali daripada 7 tahun yang lepas. Sampailah duit pun surut. Jadi saya kata tak boleh sebab kemo kita tahu rambut semua tak ada. Badan saya pun jadi besar sangat masa tu dan ramai orang kecam saya, kenapa Eliana macam ni? Saya macam takkan nak cerita kan. So interview itu ialah di pada tahun 2017. So dia memberitahu dia didiagnose kanser limfoma pada tahun 2012. Dan pada tahun 2017 bila interview itu berlaku, dia memberitahu yang dia stage
telah menjadi stage 4. Okay. So selain itu, yang dalam interview dia tadi, dia juga memberitahu dia sudah menjalani kemo banyak kali, berpuluh-puluh kali, ya, seperti yang diberitahu. So apa yang saya nak sampaikan melalui interview dia tadi ialah kadang-kadang kita, bila seorang itu kita beritahu ada kanser, so dia akan fikir takkan lama hidup. Okay. So even dalam interview tadi, kalau kita headline tu dia cakap, doktor beritahu saya cuma dapat hidup setahun lagi, tapi dari 2012 sampai 2017, dan kita nampak dia masih dapat ikut pertandingan yang Gegar Vaganza. Okay. Okay, right. So biasa kita susah untuk kita bagi tahu pesakit berapa lama dia ada untuk hidup, tapi kita menggunakan kita panggil 5-year survival. Okay. Kita akan beritahu berapa peratus pesakit yang ada kanser ini yang masih hidup dalam 5 tahun akan datang. Okay. So contohnya ini adalah overall, walaupun non-Hodgkin lymphoma ada banyak jenis, ada B cell, T cell, ada yang low grade, high grade, tapi overall untuk pesakit yang non-Hodgkin lymphoma, 5 tahun survival mereka ialah 69%. Okay. So contohnya kalau ikut statistik, 100 orang ada non-Hodgkin lymphoma, pada 5 tahun kemudian mungkin 69 saja yang masih hidup. Okay. So untuk Hodgkin lymphoma, dia punya 5-year survival rate adalah lebih baik. Okay. Untuk stage 1 dan stage 2, 91 hingga 54% pesakit masih lagi survive pada tahun kelima, dan untuk stage ketiga dan stage keempat, dia mempunyai jumlah yang agak besar lah, 59 sampai 90%. Pesakit itu masih survive pada tahun kelima. So of course untuk kita tengok lebih detail, ada scoring yang kita gunakan untuk predict survival pesakit. Kita boleh guna ECOG score, IPI score. So untuk ECOG score, okay, ECOG score ialah function seseorang pesakit itu, okay, sama ada dia tak ada simptom, ada simptom tapi masih dapat pergerakan dia tidak terbatas, masih ambulatory. Okay. Dia ada simptom tapi dia kurang dari 50% masa dia ialah on the bed. Okay. Yang seterusnya ialah dia ada simptom tapi kebanyakan masanya dia ada in bed. Okay. Ataupun yang staging yang seterusnya ialah dia bedbound, dia terlantar di katil saja, tak dapat angkat lagi. Dan of course yang terakhir ialah dia sudah meninggal. Okay. So contoh yang kalkulator yang kita boleh guna ialah seperti ini. IPI score untuk pesakit yang mempunyai diffuse large B-cell lymphoma. Okay. So kita boleh masukkan maklumat-maklumat macam so sekiranya seorang pesakit tu kurang dari 60 tahun, okay, dia staging dia 1 atau 2 saja, dia punya ECOG score rendah, okay, dia punya LDH rendah, dia punya tidak melibatkan organ lain, then overall survival dia sangat bagus. Okay. Tapi banding dengan seorang yang 60 tahun, dia stage 3 atau stage 4, dia
ikut skor dia terlantar saja atas katil, LDH dia tinggi, dia ada melibatkan organ lain, dan kita boleh nampak dia punya survival adalah lebih rendah, 55% overall survival. So yeah. So okay, the point is untuk lymphoma bukannya kita panggil death sentence, masih ada sekiranya seorang pesakit itu dia committed, dia mau mendapatkan rawatan, kita boleh nampak survival walaupun pada stage ketiga keempat adalah masih agak tinggi pada tahun kelima. Okay, so just interview tadi ialah pada tahun 2017. So actually Berita Harian ada follow up lagi dengan selebriti kita tadi. Ini ialah pada Mei 2020. So dia kita tengok dia masih aktif lagi. So walaupun stage 4. Okay, so ya, boleh jadikan satu contoh. Okay, jangan kita fikir stage 4 terus ialah peringkat akhir akan mati tak lama lagi. So actually kita dapat lihat daripada seorang contoh yang dia masih aktif, dia masih meneruskan kehidupan dia dengan baik. Okay, so untuk itu saya akhiri presentation saya pada hari ini. Okay, terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya untuk memberikan ceramah pada hari ini. Sumber-sumber daripada talk saya boleh didapati di portal My Health, Malaysia Cancer Registry dan Berita Harian. Okay, thank you.